Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. والنبي استئناف النبي مبتدأ والنبي dan bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar qala telah berkata, telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqul qaul al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Bermula iman itu khabar bid'un wa sab'una 70 lebih, tamyiz syu'batan cabang, 70 lebih cabang, cabang-cabang iman. Jadi dia tulis kat bawah tu al-imanu bid'un al-haditha, al-haditha ay intaha al-hadith ataupun iqra al-haditha ila akhirih. Wa fi Fathil Bari ma nassuhu, dan dalam Fathul Bari barang yang telah menaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani akan barang disebut faidatun, ini satu faedah, fi riwayati muslimin, daripada pada riwayat Muslim, minaz ziyadati, daripada penambahan, a'laha la ilaha illallah, bermula yang paling tingginya daripada 70 lebih cabang iman itu ialah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan bermula yang paling rendahnya ialah imatatul adha, membuangkan kotoran-kotoran, benda-benda jijik, benda-benda menyakitkan, anit tariqi, daripada jalan. Intaha Fathul Bari. Kat atas tu ada juga. Jadi sambungan kata dia al-imatah al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha mubtada, bermula yang paling tingginya, yang paling tinggi daripada syu'bah tu. Bermula yang paling tinggi daripada syu'bah itu ialah khabar la ilaha illallah. Ialah la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, iaitu syahadah lah. Wa adnaha, dan bermula yang paling rendahnya bid'un wa sab'una syu'batan tu ialah khabar imatatul adha, iaitu membuangkan akan perkara-perkara yang menyakiti, perkara-perkara jijik. Idhafat masdar kepada maf'ul. Imatatu khabar wa huwa mudhaf, al-adha mudhafun ilaih. Imatatu ta'alu'an, membuang anit tariqi, daripada jalan. Anit tariqi jar majruh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam dalam Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Sunan Tirmizi. Cuma ada sedikit kalimah yang berbeza lah.
apa nama tu? Kalau kat sini a'laha. Kalau dalam Sunan Tirmizi fa arfa'uha. Yang paling tinggi. Ada beza sikit lah. Dalam Sunan Nasa'i pun ada juga riwayat dengan sedikit kalimah yang berbeza. Dia akan sebut afdaluha. Kalau Nasa'i, afdaluha. Afdaluha. Dalam Sunan Abi Daud pun ada juga disebutkan. Tapi dengan kalimah afdaluha. Dengan kalimah afdaluha. Begitu juga dalam Sunan Ibnu Majah dengan lafaz arfa'uha. Bukan a'laha. Dan begitu juga dengan Musnad Ahmad sedikit berbeza. Begitu juga Jami'us Shaghir yang diriwayatkan daripada yang dinukilkan Jami'us Shaghir ini daripada hadis riwayat Muslim, Abi Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan kalimah fa'afdaluha juga. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Itu riwayat dalam Jami'us Shaghir yang dinukilkan daripada beberapa riwayat lain. Jadi a'laha sini ni maknanya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala meriwayatkan secara makna lah. Meriwayatkan secara makna. Dalam Sunan Tirmizi, mungkin Sunan Tirmizi sama kot sebab Sunan Tirmizi sini tak tulis pun lafaz yang berbeza apa dia. Boleh cek semula. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wala syakka, tidak ada syak sama sekali. Syakka isim la linafil jinsi. Anna zuhuwa wal ujba wal kibra adhan. Tidak syak sama sekali anna zuhuwa isim anna. Az-zuhuwa tu isim anna. Wal ujba dan juga ujub. Az-zuhuwa tu ialah sikap memandang rendah, sikap bongkok lah, takabur. Ataf wal ujba dan juga ujub, merasakan diri hebat, berbangga dirilah. Wal kibra ni juga sombong. Semua tu adhan, semua tu kotor belaka. Fi tariqi sa'adatil mu'mini, pada jalan kebahagiaan seorang mukmin. Maknanya kalau seseorang itu berlaku sombong, takabur, berbangga diri dan sebagainya, dia akan menyakitkan orang lain. Dia akan menyakitkan hati orang lain. Ataupun dia menyakitkan hati dia sendiri. Dia menzalimi diri sendiri. Dia pun orang mukmin, orang kafir. Inilah yang kita teringat kata Syekh Husni Ginting rahimahullahu taala waktu dia huraian hadis ni, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, yang paling akhir sekali adnaha imatatul adha. Antara perkara yang imatatul adha juga ialah apabila seorang pelajar agama tu nak belajar, maka kita beri pitih pada dia supaya mempermudahkan perjalanan dia untuk belajar. Itu pun salah satu imatatul adha. Kerana kalau dia nak pergi, contoh pergi Mesir ke mana-mana lah, Uniza ke apa ke, dia nak pergi tak nak pitih, tapi nak belajar. Jadi itu adalah satu perkara yang menyakitkan bagi dia tu untuk nak pergi belajar dalam keadaan tak ada pitih. Maka kita pun beri pitih. Itu imatatul adha. Itu membuangkan menyingkirkan perkara yang menyakiti orang tersebut untuk belajar. Iaitu kesusahan dia untuk dapat pitih. Lepas tu orang yang belajar ilmu agama ni boleh dapat zakat walaupun kaya. Sebab apa? Sebab nak tanggung kos dia punya mengaji tu lah. Kos yang paling besar sekali dalam fardu kifayah untuk belajarnya ilmu agama. Bukannya engineering, bukan doktor. Doktor banyak dah, engineering banyak dah. Penuntut ilmu agama lagi banyak lagi. Kitab mahal, yurat banyak, pengajian banyak masuk, banyaklah yurat. Kalau satu dua ya habis gitu ya. Jadi terbantuk nak beli kitab sebab tidak ada PT. Terbantuk nak masuk kelas sebab tak boleh ada kemampuan untuk bayar yuran. Kau boleh beri kepada dia. Wala yumatu hadzal adza illa bil badzadzati. Wala yumatu, dan tidak dapat disingkirkan akan hadzal adza, akan penyakit ini. Tidak dapat dihilangkan, disingkirkan akan penyakit ini.
illa bil badzadzati, melainkan dengan bersederhana. Ni dalam bab itulah pakaian lusuh tu. Bersederhana. Hadzal adza rujuk pada siapa dia? Rujuk pada takabur dengan bangga diri ni. Jadi boleh elok bangga diri dengan juga takabur itu dengan berpakaian dengan pakaian biasa-biasa sahaja. Ataupun al-bazazah ni perpakaian lusuh lagi, pakaian buruk sikit lah. Taklah kemah sangat. Tak kemah sangat. Okay. Fal a'malu bin niyyati wa hiya ahadu arkani baitil islami. Fal a'malu, maka bermula amalan-amalan itu. Fa ta'liliyah lah. Maka kerana bahawasanya bermula amalan-amalan itu mubtada, khabar. Belum lagi. Al-a'malu bin niyyati, beramal dengan berdasarkan niat itu. Betul lah. Fal a'malu thabitatun bin niyyati. Bawa ta'aluk satu mahzuf khabar. Fal a'malu, maka bermula amalan-amalan itu sabitatun. Sabi ia a'mal itu jamak taksir bagi amalun, amalani a'malun. Sabitatun, sabi ia bin niyyati, dengan berdasarkan niat. Wahya, dan bermula dia niat itu khabar ahadu arkani baitil islami, ialah salah satu daripada rukun-rukun tiang Islam. Baiti ni asal rumah. Rukun-rukun mana tiang-tiang rumah Islam. Mana rumah tu berdasarkan Islam. Islam tu macam rumah lah. Dia ada tiang dia, ada dinding dia, ada tingkap dia. Jadi kalau contoh sembahyang, tiang. Ni pun sama juga niat arkanu. Arkanu pun tiang juga. Tiang-tiang dalam rumah Islamnya. Mana dalam bentuk rumah tu yang mana menunjukkan Islam dia tu, maka niat tu salah satu daripada tiangnya. Mana pentinglah niat tu. Mana pentinglah niat tersebut. Jadi kalau dia tu pakai yang kemah molek untuk menunjukkan bahawasanya ini sunat untuk berpakaian yang kemah, tidak berlaku sombong, tidak berlaku bangga diri, sila lah. Tapi kalau menyebabkan dia lebih banyak berlaku sombong dan bangga diri, maka kena elok. Tu dia. Habis. Wa warada hadithun fi sahihi Muslimin. Dan telah datang ia oleh fa'il hadith, satu hadith dalam sahih Muslim, fi sahihi jar majrur Muslimin mudhafun ilaih. Anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki, rajulan isim anna, qala khabar anna, telah berkata ia seorang rajul. Seorang lelaki telah berkata, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqul qaul ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulah isim munada wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku khabar uhibbu, menyukai oleh aku, ayyakuna na'li hasanan wa thawbi hasanan. Bahawa adalah selipar aku ni baik, bagus, cantik, ataf, wa thawbi, dan pakaian aku ni baik, bagus, cantik. Faqala, maka bersabdalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamalah. Sesungguhnya Allah itu, Allah isim inna, sesungguhnya Allah Ta'ala itu al-jamilun khabar, ialah yang cantik, yuhibbul jamala. Yuhibbu, menyukai ia Allah, maf'ulun bih, al-jamala, akan kecantikan. Tengok tu. Tengok kat ta'liq bawah dia kata apa. Ni seolah-olah Nabi SAW memberikan orang tu pakai cantik lagu mana? Kata tak boleh. Dia kata, yakni falaisa dzalika minal kibri, bukanlah dia tu mencantikkan pakaian dan sandal ataupun selipar tadi tu bukan daripada sombong. Yakni idza lam yakun, jikalau tidak adalah ala wajhil fakhri, kalau tidak adalah kecantikan itu atas jalan bangga diri, wal khuyala'i, sombong, wal mubahati, menunjuk-nunjuk, besar diri. Bal ala sabili izhari ni'matillahi, bahkan atas jalan menzahirkan nikmat Tuhan. Imtithalan, kerana beramal, liqaulihi ta'ala, bagi firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
Dan adapun dengan nikmat Tuhan engkau itu fahadith, maka hendak zahirlah oleh engkau. Kalau sini tak apa. Sebab tu kalau orang pakai cantik bukan salah. Atas dasar niat dia. Sebab tu dia kata tadi al-a'malu biniyat. Jadi antara salah satu penyebab kepada boleh bangga diri dan sombong ialah berpakaian kemah. Tu je. Bukan tak suruh pakai kemah. Atas dasar niat masing-masing. Begitu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Wa qala, dan telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha mana tadi? Innallaha mana? Innallaha aula man yutajammalu lahu. Sesungguhnya Allah itu isim inna, khabar, aula terlebih utama ia, terlebih utama may yutajammalu lahu. Lebih utama may yutajammalu lahu. Terlebih utama orang orang yutajammalu tajammala yatajammalu tajammulan. Betul ni? Mana dia? Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu aula may yutajammalu lahu ay liman. Sekejap. Dia kata innallaha aula may yutajammalu lahu. Betul lah. Bukan. Okey, betul. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu terlebih utama man. Man ni zat lah di sini sebab man ni rujuk pada Allah. Kalau kita kata aula man, orang yang paling utama pula. Tak panggil orang lah. Panggil zat lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ialah zat yang lebih utama. Begitu. Aula khabar wa huwa mudhaf. Man tu mudhaf ilaih. Dia panggil idhafat sifat kepada mausuf. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ialah zat yang lebih utama. Yutajammalu, diperindahkan. Lahu, baginya, bagi Allah. Yutajammalu, diperindahkan. Lahu, baginya, bagi Allah Ta'ala. Lahu, bagi man tu lah. Lahu ay liman. Man tu merujuk pada Allah tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang terlebih utama, zat yang terlebih utama untuk kita mempercantikkan baginya, bagi man. Tajammala yatajammalu tajammulan. Yang ini dipercantikkan pakaian. Dia jadi naik bina majhul. Kalau yatajammalu, mempercantikkan oleh seseorang akan pakaian. Yutajammalu, dipercantikkan pakaian tersebut baginya, bagi man. Iaitu zat Allah Ta'ala. Jadi maknanya kalau nak pakai pakaian cantik untuk Allah Ta'ala lebih utama. Pergi masjid ke, mayang. Yang berkaitan dengan ibadat pada Allah Ta'ala. Walidzalika, besar. Tu hadis riwayat Muslim. Mana tadi? Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata walidzalika ay walidzalikal haditsil madhkuri. Dia tulis dah kecil kat bawah tu. Itu illah. Dan kerana demikian itu illah muqaddam. Dan kerana demikian hadis yang tersebut, lam yab'athillahu Jibrila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akthari nuzuli Jibril alaihi ala nabi fi surati Dihyata. Dengan sebab hadis tersebutlah lam yab'ath, tidak sama sekali mengutuslah fa'il oleh Allah Ta'ala itu maf'ulun bih Jibrila, akan malaikat Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi akthari nuzulihi, pada kebanyakan turunnya Jibril alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuzul ta'alluq ala, illa melainkan fi surati Dihyata, yakni pada bentuk tubuh Dihyah, yakni Dihyah al-Kalbi. Tu kat bawah disebut ay al-Kalbi huwa Dihyah ibnu Khalifah ahadus sahabah. Dihyah bin Khalifah, salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Kana jamilan, dia tu cantik, dia tu handsome, husnus surah. Dia itu ada husnus surah, boleh juga.
kana jamilan husna surah. Husna khabar kana kedua. Dia itu cantik dan mempunyai bentuk yang baik. Sebab tu kebanyakannya malaikat Jibril alaihissalam berbentuk dengan bentuk dihyah kalau dia nak berjelma sebagai manusia lah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah wa kana ajmala ahli zamanihi zamani Dihyah. Dihyah nama orang lelaki perempuan. Dan adalah ia Dihyah isim kana. Dhamir mustatih huwa isim kana kembali kepada Dihyah. Khabar kana ajmala terlebih cantik ia Dihyah. Ahli zamanihi mudhafu ilaih zamani mudhafu ilaihi mudhafu ilaih. Terlebih cantik orang yang berkeahlian pada zamannya. Yang orang yang duduk pada zamannya, zaman Dihyah. Orang yang duduk zaman Dihyah ni, dia yang paling handsome sekali. Tanpa menafikan lah. Nabi SAW lah segala-galanya. Ni di kalangan sahabat-sahabat ni. Wa kana dan adalah ia Dihyah tu. Lamma qadimal madinata wastaqbalahu an-nasu ma ra'athu imra'atun hamilun illa alqat ma fi batniha. Tu dia. Wa kana dan adalah ia Dihyah itu. Dan adalah ia Dihyah itu. Mana dia? Dan adalah ia Dihyah tu. Lamma tatkala jumlah tu khabar kana. Jumlah syarat dan jawab tu jumlah khabar kana belakang tu. Lamma qadima tatkala datang ia Dihyah al-Madinata ay ila al-Madinati lah mansub min za'il khafid kepada Madinah. Dia datang ke Madinah. Wastaqbalahu an-nasu dan berhadapan ia akan Dihyah fa'il an-nasu oleh manusia. Maka dengan makna mereka berhadapan. Orang-orang menghadap dia lah. Bila dia sampai Madinah, orang pun menghadap dia, tengok dia. Ma ra'athu imra'atun hamilun. Tidak. Ma nafi dah. Kejap. Kana ajmal ahli zamani wa kana lamma qadima al-Madinata wastaqbalahu an-nasu ma ra'athu. Betul lah. Tidaklah manafi. Tidaklah ra'athu melihat ia akan Dihyah tu maf'ulun bih fa'il imra'atun oleh seorang perempuan. Sifat hamilun yang hamil ia perempuan melainkan illa alqat ma fi batniha. Melainkan gugur ia. Gugur ia bukan. Betul lah. Bukan gugur ni. Alqat ma fi batniha niscaya. Alqat di sini dengan makna mengharap ni. Bukan makna gugur. Bukan makna gugur, gila gugur. Illa alqat melainkan mengharap ia seorang perempuan itu maf'ulun bih ma akan barang fi ay bathabata barang yang telah sabit ia barang fi batniha pada perut perempuan itu. Mengharap apa dia? Mengharap seperti macam Dihyah. Seperti macam Dihyah al-Kalbi. Kemah macam Dihyah al-Kalbi. Mengharap begitu. Ma ra'athu imra'atun hamilun illa alqat ma fi batniha. Situ yang kita dapat lah. Ni hadis kan? Bukan hadis ni. Okey. Habis. Jadi berpakaian cantik ataupun berpakaian yang kemah tu tak salah berdasarkan niat dia yang baik. Kalau niat dia jahat lah. Kalau niat dia untuk berbangga-bangga, dosa. Maka al-bazazah berpakaian lusuh tu jadi syu'abul iman. Sebahagian daripada kesempurnaan iman kerana membawa kepada seorang itu tidak sombong dan juga takabur. Ala kulli hal, segala pakaian cantik ataupun kemah itu berdasarkan niat dia. Kalau baik-baik, kalau tidak, maka jadilah tidak. Okey, habis. Warabi'u wal-'ishruna dan bermula yang ke-24 khabar tarkul kibri, meninggalkan sombong. Tarku khabar wa huwa mudhaf al-kibri mudhafu ilaih. Ataf wal-'ujbi dan juga ujub bangga diri. Ataf wal-hasadi dan dengki. Wal-hiqdi dengki juga. Kita dengki al-hiqdi dengan al-hasadi lebih kurang. Al-hiqdi dengki. Al-hasadi pun dengki kok. Dia panggil
Al-hiqdi ni dendam, lebih pada dendam. Al-hasadi dengki, lebih kurang dengki, dendam. Jadi al-hasadi dengki, al-hiqdi dendam. Mungkin kita boleh beza begini. Kalau dia tidak melaksanakan bil fi'li, dia panggil al-hiqdi, dendam. Kalau al-hasadi, dia menzahirkan bil fi'li kedengkian dia tu. Dalam surah tu wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan min syarri hasidin. Orang yang berhasad, orang yang berdengki, idza hasad. Apabila dia berhasad. Apabila dia berhasad. Iaitu apabila dia menzahirkan kehasadan dia. Dengan sihir orang ke, santau orang ke. Tu kalau kita nak bezakan lah. Wal ghibati ataf. Dan juga mengumpat. Ni set-set dia lah ni. Satu kumpulan ni. Wan namimati dan namimah. Namimah tu apa dia? Namimah tu belaga orang. Belaga orang. Kawan ni cakap ni, dia ambil. Kawan ni cakap ni, dia ambil, dia belaga orang. Tu namimah. Namimah sekarang ni dekat Facebook lambak lah. Namimah. Sesama orang lain. Kataan A dia ambil, dia belaga dengan kataan B. Tu namimah. Wattajassusi. Wattajassusi, tajassusi ni suka cari buruk orang lain. Tajassusi ni suka cari buruk orang lain. Okey, kita tengok Okey, kibir tu adalah dia merendahkan orang lain. Okey, sebab dia sombong lah merendahkan orang lain. Kalau ujub ni dia berasa diri dia hebat. Ujub ni dia berasa diri dia hebat. Tengok tu, kalau tengok kat bawah tu, kat muka surat 32 tu, al-ujub wal-ujub ay an-nazaru ila an-nafsi bi'ainil kamali wal-fakhri. Iaitu an-nazaru melihat ila nafsi kepada diri sendiri bi'ainil kamal dengan kesempurnaan diri, kesempurnaan itu sendiri, wal-fakhri dan kebanggaan, penuh dengan kebanggaan. Bima fiha dengan barang yang padanya pada diri itu min ilmin daripada ilmu au salahin ataupun baik ataupun kebaikan. Kebaikan yang ada pada diri dia tu. Dia berasa bangga. Dia berasa hebat. Dia berasa sempurna. Tu an-nazar ila nafsi. Itulah ujub. Kalau namimah bukan dia domba lah. Tu senang lah tu. Tengok tu. Dia kata, wal hasad dan hasad tu tamanni. Tamanna ya tamanna. Tamanna. Tamanni. Tamanna. Tamanna boleh ni. Tamanna fi'il madhi. Tamanna ya tamanni tamanniyan. Tafa'ala ya tafa'lu tafa'ulan. Tamanna ya tamanni tamannuyan. Okey. Tamanni wal hasadu tamanni zawalin ni'mati. Iaitu bercita-cita menghilangkan nikmat seorang. Wa huwa haramun dan iaitu haram. Bercita-cita untuk menghilangkan nikmat seorang itu hasad. Begilah kita kata. Intaha syarah an-Nawawi ala sahihi Muslim. Kalau al-hiqdu pula huwa talabul intiqami wa tahqiqihi wa tahqiquhu, menuntut dendam dan mentahqiqkan dan mentahqiq ni mana melaksanakan dendam tu secara bil fi'li. Boleh kata gitu. Itu nak bezakanlah al-hasad dengan al-hiqdu. Al-hasad ialah kita mengharapkan sesuatu nikmat daripada orang tu hilang. Beza dengan ghibtah. Ghibtah ni kita nak nikmat yang seorang tu dapat tapi tidak bercita-cita untuk menghilangkan dia. Tu tak ada apa. Al-hiqdu ni pula talabul intiqam, menuntut dendam, wa tahqiquhu dan mentahqiqkan dendam tersebut. Mentahqiqkan dendam tersebut. Kita merealisasikan dendam tersebut. Begitu. Habis. Tu al-hiqdu. Wa tajassusi dan tajassus tu itulah pada waktu mencari-cari keburukan orang lain. Tajassus tu mencari-cari keburukan, meselidiki keburukan orang lain. Tu tajassus. Lepas tu wal ghadabi dan marah. Mana tadi? Ni Ghibah.
Qala An-Nawawi, telah berkata Nawawi, wal ghibatu dzikrul insani bima yukrah. Ghibah tu, mengumpat tu ialah menyebut oleh seorang lelaki, seorang manusia, bima yukrah, dengan perkara yang dibenci akan dia akan perkara tu. Mana perkara tu? Bilafzin, dengan perkataan dia, au kitabatin, tulisan, au ramzin, isyarat. Ramzin tu isyarat rumus. Au isyaratin, isyarat. Isyarati ainin, isyarat mata. Au ra'sin, isyarat kepala. Au yadin, isyarat tangan. Dhabitnya, wa dhabituhu, dan dhabitnya ialah kullu ma afhama yufhimu. Ifham. Kullu ma afhamta bihi ghairaka. Begitu. Dia khitab itu ni. Kullu ma afhamta, setiap barang yang memberi faham oleh engkau, bihi, dengan dia, dengan barang, ghairaka, akan selain engkau, min naqsin. Apa barang tu? Daripada naqsi muslimin, kekurangan seorang Islam tu, fahuwa ghibatun, maka dia tu dipanggil ghibah. Itulah umpat. Habis. Kalau namimah pula, itulah naqlu kalami qaumin li akharin, menukilkan perkataan sesuatu kaum kepada orang lain, li ilqa'il adawati, untuk mencampakkan sesuatu permusuhan, wal baghdha, kemarahan, bainahum, antara mereka itu. Intaha Faidul Qadir. Tu qala tajassus pula. Tajassus, qala ba'dul ulama, telah berkata sebagai ulama, at-tahassus, kalau at-tahassus bil ha, itu dengan makna al-istima'u li hadithil qaumi. Itu menuntut dengar terhadap perkataan satu kaum. Kita mendengar perkataan satu kaum tu tahassus. Kalau tajassus wabil jimi, dengan jim, tajassus, al-bahthu 'anil aurati, iaitu membahaskan berkaitan dengan keaiban-keaiban seseorang. Tu aurat. Mana kita menyelidiki ataupun mencari-cari keaiban-keaiban seorang. Al-bahath. Al-bahath 'anil aurati. Lepas tu seterusnya, wal ghadabi, dan marah. Wal ghadabi, dan marah. Dia kata bitahriqi, dengan at-tahriq. Tahriq ni barih, bukan ghadbu, tapi ghadabu. Ghadabu. Ghadabu, bukan ghadbu, kan. Ghadabi, ghadab tu lughatan pada bahasanya dhiddur ridha, lawan bagi ridha. Ridha lawannya marah. Wa sababuhu, dan sebabnya, sebab marah tu, husulu mukhalifin li muradil insani, terhasilnya perkara yang bercanggah dengan kehendak manusia. Dia nak A, tiba-tiba jadi B, marah dia. Marah dia. Mimman huwa dunahu, daripada orang yang huwa bermula dia orang itu, dunahu, orang yang di bawahnya. Orang yang dimarah tu ialah orang yang bawah dia, orang bawahan dia. Wa tahta yadihi, dan di bawah kekuasaannya. Maka fayahsulu minhu, maka hasillah daripada marah itu, tilkal halatu, oleh demikian keadaan, al-muqtadiyatu, yang membawa keadaan itu, li fi'li ma la yajuzu, kepada perbuatan yang tidak harus, min qatlin, daripada bunuh, au darbin, ataupun pukul, au sabbin, menghina. Intaha dalilul falihin. Tu kesan daripada marah lah. Boleh bunuh orang, boleh pukul orang, boleh caci orang, wal'iyadzubillah. Wal kadhibi, dan juga bohong. Kadhibi itu senanglah, al-ikhbaru bi khilafil waqi', iaitu memberitahu seseorang dengan realiti yang berbeza. Realiti kata A, kita kata B. Tu bohong. Wal ihtiqari, memandang hina. Ai ihtiqar an-nas, ihtiqarin nasi, iaitu memandang hina kepada manusia. Wa ihanatihim, mandang rendah. Wa isqatihim, menjatuhkan mereka. Anin nazari, daripada melihat. Wal i'tibari, dan mengambil kira pandangan mereka. Kita buat lebih kurang dia. Orang ni kaya, orang ni ada pangkat, kita buat, kita layan dengan layanan elok. Mari orang yang selekeh sikit, orang yang miskin, orang yang bawah kita, orang yang kita tak hormat, kita pun buat lebih kurang. Tak boleh lah, al-ihtiqar. Banyak ni. Wal-zulm, dia kira sebagai satu syu'bah, padahal banyak ni. Wal-zulmi, dan zalim. Apa zalim? Apa zalim? Wa huwa lughatan, dari sudut bahasa, wad'u syai'i fi ghairi mahallihi,
Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tu zalim dari sudut apa dia? Dari sudut apa nama tu? Lughah. Wa urfan dari sudut uruf ni syarak, iaitu at-tasarrufu fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin au mujawazatil haddi. Ataupun au mujawazatul haddi. At-tasarruf mengurus fi haqqil ghairi pada hak orang lain bi ghairi haqqin tanpa sebenar. Tanpa sebenar ni apa dia? Tanpa ada keizinan. Tanpa ada keizinan, tanpa ada hak untuk urus benda tu, kita urus juga. Tasarruf fi haqqil ghair bi ghairi haqq. Kita mengurus sesuatu pada hak orang lain tanpa hak yang sebenar. Tu zalim. Mana kita ambil sesuatu yang milik orang lain. Kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, yang hak orang lain. Tu baru zalim. Lepas tu Allah Ta'ala tidak panggil zalim kerana semua dia Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala punya belaka. Kita punya badan, kita punya telinga, semua hak Allah. Maka kalau kita dimasukkan ke dalam neraka sekalipun, wal'iyadzubillah, maka tidak dipanggil zalim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ni milik Allah Ta'ala belaka. Bukan hak orang lain. Au mujawazatul haddi, atau pada tasarruf, ataupun lebih daripada had. Lebih daripada had yang sepatutnya juga zalim. Menzalimi harta anak yatim contohnya. Anak yatim memerlukan RM1,000, kita mentasarrufkan harta ni sehingga RM2,000, RM1,000 lagi ke arah lain. Hak tu zalim ke arah anak yatim. Zalim kepada harta anak yatim. Mujawazatul haddi, lebih-lebih. Wal ghasyi. Mana tadi? Wal ghasyi boleh, wal ghasyi boleh. Wal ghasyi boleh, wal ghasyi boleh. Iaitu wal ghasyi itu ni tu dia tulis bikasril ghain, wal ghasyi. Dalam ta'liq bawah tu bikasril ghain, iaitu al ghasyi. Apa al ghasyi? Tarkun nasihati, iaitu meninggalkan nasihat. Tarkul ghasyi, meninggalkan nasihat. Wat tazyinu li ghairil maslahati, dan berhias pada wat tazyinu li ghairil maslahati. Dia kata apa dia? Tarkun nasihah, meninggalkan nasihat. Karena Nabi SAW sebut ad-dinun nasihah, agama tu nasihat. Dia tarkun nasihah. Jadi kena tarkul ghasyi ai tarkin nasihah. Kena tinggal nasihat. Mana? Nasihat lah. Perlu sentiasa dinasihati, ataupun orang minta nasihat, kita nasihat, itu tarkun nasihah. Meninggalkan nasihat tu al-ghasyi. Wat tazyinu li ghairil maslahati, dan berhias kepada perkara yang tidak ada maslahah padanya. Itu pun panggil al-ghasyi juga. At-tazyinu li ghairil maslahati, iaitu berhias sesuatu tanpa ada maslahahnya, tanpa ada kebaikan. Maslahah ni kebaikan. Wat tazyinu, tazyin apa ni? Umum ni tazyin ni. Tazyin diri ke apa? Boleh cari tu. Kalau zahir makna sininya tazyinun nafsi lah. Sebab dia kata untuk diri sendiri kita ni. Bukan tazyin li ghairihi. Bukan tazyinu ghairihi. Tazyinun nafsi li ghairil maslahah. Menghiasi sesuatu tanpa ada kebaikan. Al-ghasyi. Boleh jadi menghiasi benda lain yang tak sepatutnya. Boleh juga. Boleh cari tu, tak ada cari tau ni. Al-ghasyi tu. Sehari pun dia akan sebut kot. Ni baru matan ni. Sehari dia akan sebut kot. Dia sebut sehari. Ni baru matan ni. Dia tak syarah lagi ni. Panjang sini ni. Seterusnya dia kata wat tadaburi, dan tadabur. Tadabur ni tadabarai, tadabaru, tadaburan, saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Itu tadabur. Lepas tu wat tabaghud, dan saling benci membenci. Tabaghud, saling benci membenci. Habis selesai. Habis ya. Tu berapa perkara tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dalam satu. 14 in 1. Banyak tu. Habis. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.